Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wa wala. Sidang penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, baru-baru ini saya berhadapan dengan satu lontaran soalan dari pihak berkenaan yang menyebutkan bolehkah mengundi calon bukan Islam yang bermuafakat dengan kumpulan orang Islam. Dalam konteks menjawab soal ini, eloklah kita meninjau firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 28 yang menyebutkan لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Janganlah kalian melantik orang yang bukan Islam sebagai pemimpin dengan mengenepikan orang yang beriman atau para mukminin. Siapa yang berbuat demikian, Allah tiada kaitan langsung dengan mereka, kecuali kalau kamu takutkan sesuatu daripada mereka. Namun Allah mengingatkan kamu tentang dirinya, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Dalam waktu yang sama kita dapati ada firman Allah SWT dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9 yang menyebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak mencegah kamu berbuat baik terhadap orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak menghalau kamu dari negara kamu untuk kamu berbuat baik serta berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka orang yang adil, yakni dalam tindakan mereka. Kemudian ayat berikutnya ayat 9 menegaskan innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tuwallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Tapi apa yang Allah larang ialah kamu berbuat demikian terhadap golongan kafir yang memerangi agama kamu dan menghalau kamu keluar dari tanah air kamu serta bersungguh-sungguh memerangi kamu, manakala kamu pula berbuat baik dengan mereka. Yang inilah yang Allah larang. Siapa yang bersifat bersetia kawan dengan mereka, maka mereka adalah golongan yang zalim. Ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, saudara sekalian, perlu difahami secara mendalam dan menurut konteks sebenar tentang larangan dan apa yang dibolehkan. Larangan memilih ketua orang yang bukan Islam adalah dalam konteks ketua negara yang utama atau tertinggi, ya, dengan mengenepikan orang-orang Islam. Itu disebutkan oleh ayat. Dalam konteks di Malaysia atau di Johor, ketua yang kita pilih ialah ketua kumpulan pakatan politik dalam konteks Johor, Pakatan Harapan atau lain-lain pakatan, ya. Dan kita undi calon yang bukan Islam kerana di tempat kita calonnya adalah calon bukan Islam yang merupakan regu ataupun sebahagian daripada kita dalam pilihan raya kecil, dalam pilihan raya negeri ini. Inilah justru yang boleh mengukuhkan calon Islam, pemimpin Pakatan Harapan
bagi negeri Johor misalnya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memberi jawapannya, ada baiknya kita mengenali suasana dan keadaan politik di negara kita yang kini sedang mengamalkan sistem demokrasi, di mana ada perkaitan dengan perlembagaan dan sistem pemerintahan berparti serta pendekatan berpakat dan bersama untuk meraih kuasa pemerintahan atau kuasa politik. Adalah jelas bahawa orang yang bukan Islam di Malaysia berdasarkan perlembagaan, dan berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh ulama-ulama kontemporari, tidak diklasifikasikan sebagai kafir harbi. Kan tetapi mereka termasuk dalam kumpulan kafir zimmi atau warga negara atau al-muwatin dalam bahasa Arab yang mempunyai hak-hak politik dan sivil yang umum sudah mengetahuinya. Sebahagian dari mereka telah menyokong BN atau PN, manakala yang lain bersama Pakatan Harapan atau mereka bebas menyendiri. Malah sudah menjadi amalan parti-parti politik di Malaysia berpakat dengan parti orang bukan Islam atau umumnya atau parti yang umumnya bukan Islam untuk meraih majoriti dan kuasa pemerintahan. Apa yang penting ialah rakyat memenangkan golongan atau pakatan yang berintegriti, bermaruah dan benar serta adil, sehingga rakyat merasakan diri mereka selamat, aman dan tidak ditipu oleh orang-orang politik berkenaan. Sebab itu, Pakatan Harapan yang mewakili berbagai parti, bangsa dan kaum sebelum ini memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kerana rakyat bersatu, berbagai bangsa yang menolak parti kleptokrasi, parti perkauman, pengamal rasuah dan tidak amanah dalam membela kepentingan rakyat. Memilih atau mengundi calon bukan Islam yang bersama kumpulan pemimpin Islam yang jujur dan amanah tidak bermaksud kita mengundi pemimpin yang bukan Islam yang dilarang oleh ayat berkenaan. Ini kerana calon berkenaan walaupun dari parti yang dianggap bukan Islam, tapi dia di bawah pimpinan kumpulan Pakatan Harapan yang ketuanya adalah orang Islam. Oleh itu tidak salah mengundi calon bukan Islam yang berketuakan orang Islam dalam Pakatan Harapan umpamanya, untuk memastikan kemenangan Pakatan Harapan dan regunya agar menjadi kerajaan serta mampu dan berupaya memenuhi cita rasa dan harapan rakyat Johor atau rakyat Malaysia nanti. Maksud atau matlamat utama dalam pengundian pilihan raya ini ialah tidak membiarkan undi terbuang begitu saja kerana mengundi calon yang tidak berintegriti, yang nantinya akan melakukan kejahatan keburukan pada masyarakat dan negara. Kerana mengundi calon yang tidak berintegriti dan tidak wajar, yang hanya mengurangkan kesempatan orang yang sewajarnya berkuasa menjadi pemimpin yang layak memerintah. Ini berlaku kerana cara pengundian yang tidak terarah dengan betul dan jitu untuk merealisasi cita-cita murni kita. Oleh itu, kita perlu awas dan bijaksana dalam hal ini agar kita tidak mendapat dosa kerana membazirkan hak mengundi kita itu, yang bukannya selalu, mungkin sekali untuk 5 tahun. Sebab itu tidak salah
mengundi calon bukan Islam yang akan memenangkan Pakatan Harapan Johor yang bakal dipimpin oleh tokoh pimpinan Pakatan Harapan di Johor, sama ada YB Salahuddin Ayub atau YB Aminul Huda atau Dr. Mazli Malik, Syed Saddiq dan sebagainya, menurut apa yang akan mereka bersetujui, kumpulan bersetujui. Begitu juga dalam kawasan di mana calon-calon yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan atau PKR atau muda ialah wanita, maka kita pilih calon wanita adalah demi menghargai martabat kaum wanita sehingga mereka menjadi wakil kawasan bagi pihak kaum wanita yang barangkali ada 4 atau lebih sikit, tetapi dalam konteks Pakatan Harapan, pihak kaum wanita ini mungkin juga ramai, agar mereka, yakni kaum wanita, mempunyai kedudukan dalam politik negeri Johor dan tidak dipinggirkan. Oleh itu, apabila kita memilih dan mengundi mereka, bukan bermakna kita memilih mereka menjadi pemimpin tertinggi politik negeri Johor, tapi adalah kerana untuk mereka mewakili kawasan dan kaum wanita khasnya bagi negeri Johor. Ataupun agar kaum wanita tidak terpinggir dari arus perdana politik tanah air kita yang tercinta. Pemimpin Pakatan Harapan di peringkat Johor tetap lelaki dan tak perlu dipersoalkan lagi. Ini kita ajukan adalah untuk menjadi hujah sanggahan kita terhadap golongan fanatik serta asabiah yang kurang celik dalam berpolitik atau malah kurang cerdik dalam beragama dan mematuhi tuntutan Nas. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam ayat 6 surah Al-Mumtahanah yang bermaksud Allah tidak mencegah kamu berbuat baik terhadap orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak menghalau keluar kamu dari negara kamu untuk kamu berbuat baik serta berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka orang yang adil dalam tindakan mereka. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, di sana ada ruang-ruang untuk fiqh politik yang terkini, memberi laluan dan memberi peruntukan untuk memartabatkan kaum wanita. Khasnya sempena kita merayakan Hari Wanita Sedunia, di mana yang kita semuanya maklum pada hari ini. Sekian, semoga para pengundi di kawasan yang di kawasan-kawasan mereka calonnya adalah orang bukan Islam tetapi bersama Pakatan Harapan, atau calon yang bertanding adalah kaum wanita, ianya tidak bercanggah dengan tuntutan syarak dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pedoman dan dapat menjadi bimbingan kepada para pengundi Pakatan Harapan yang mempunyai rasa khawatir untuk mengundi calon bukan Islam di tempat mereka atau mengundi wanita kerana ada lawannya dari parti lain punya, orang lelaki dan sebagainya, berdasarkan kepada pengertian-pengertian yang disempitkan oleh pihak-pihak tertentu. Sekian, mudah-mudahan negeri Johor ini akan terus bangkit dan terus makmur dan terus mengikut pemikiran dan kebijaksanaan politik yang celik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.